Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran kepada semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang saya kasihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan alhamdulillah dengan izin Dia juga dapat kita bertemu hari ini untuk kita menyambung bacaan daripada ayat suci Al-Quran. Dan untuk hari ini kita akan masuk ke dalam surah baru. Kalau semalam kita dah habiskan sehingga akhir ayat surah Taha, hari ini kita akan masuk ke dalam surah Al-Anbiya, surah para nabi-nabi. Anbiya ini dia jamak daripada nabi, jamak dia Anbiya. Jadi insya-Allah hari ini sahabat-sahabat keseluruhan ayatnya ada 112, tetapi untuk hari ini kita akan baca sehingga daripada ayat 1 hingga ayat 10 sahaja. Insya-Allah diharapkan semua sahabat-sahabat bersemangat untuk kita mulakan pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam kepada semua yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya sahabat-sahabat ini rahmati Allah yang mengikuti kita sama ada secara langsung sekarang ini ataupun yang mungkin yang menonton rakamannya kemudian nanti. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersedia kosongkan minda kita untuk kita fokus pada pelajaran. Dan insya-Allah sepanjang perkongsian saya nanti mungkin ada yang nak tolong tulis ya poin-poin yang penting
Sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, boleh tak bantu saya kita kongsikan dahulu dengan menekan button share, ataupun kita boleh tag pasangan kita, anak-anak kita dan ibu ayah kita, insya-Allah, supaya satu keluarga kita dapat belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Baik, yang kedua, boleh tak saya dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran? Kenapa Ustaz selalu suruh kami komen mudah mengaji Quran ni? Sebab apa? Sebab saya nak tanamkan dalam jiwa saya dan kawan-kawan semua bahawa mengaji Al-Quran ini, belajar mengaji ini sebenarnya mudah. Yang payahnya apa? Yang payahnya ialah untuk kekal fokus dan kekal istiqamah. Yang tu yang payah. Jadi tapi walaupun payah, tetap kita kena lawan, tetap kita kena hadapi cabaran tersebut, insya-Allah, ya. Baiklah sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk berkati majlis kita hari ini, saya nak mengajak semua di antara kita untuk kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart, ya, insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baiklah, sebelum kita masuk pada ayat kita hari ini, selamat datang kepada semua, Nur Aini, Maya Azmi, Maryam Musa, semualah ya, Raja Sapiah, yang awal-awal tu Nurlida Yusof dan semua yang lain yang saya tak sempat sebut nama. Mohon maaf. Bukan tujuan saya untuk meninggalkan anda, tetapi kerana waktu kita yang terhad ini, ada nama-nama yang saya sempat sebut yang tidak, itu mohon maaf lah ya. Jangan ambil hatilah perkara-perkara tersebut. Baik teman-teman dirahmati Allah, kita nak mulakan dengan bacaan isti'azah sebelum kita masuk pada basmalah dan kepada ayat, kerana di awal surah kita baca basmalah, ya. Baik, a'udzu billah, a dengan ain, bezakan, a di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, hamzah dan ain, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah, la dua harakat, hi minasy syaitan juga dua harakat, nirrajim dan diwaqafkan dengan dua harakat. Dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Dan kemudian kita lihat basmalah. Bismillah, jelaskan. Bis itu jelaskan. Jangan samarkan bunyi Bismillah, Bismillah, itu tak jelas. Mestilah Bismillah, dan lafz jalalah dibaca nipis. Jangan baca Bismillah, itu tebal, salah, ya. Yang betulnya Bismillahirrahmanirrahim, pedas, ma dua harakat, nirrahim dan ha pedas juga di akhir ini. InsyaAllah kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat ayat yang pertama hari ini. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Baik, ayat yang pertama ini bermula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal bila berada di awal kalimah, dia ada fungsi bacaan. Jadi saya nak tanya, ini kuis ringkas lah teman-teman. Teman-teman, kalau jumpa situasi begini, jangan ikut orang, jangan ikut orang, jawab ikut kita sendiri. Saya nak tengok siapa. Kalau bagi jawapan yang salah pun tak apa, jangan malu. Kita dalam proses pembelajaran. Siapa yang bila jumpa keadaan begini, dia baca aqtaraba, jawab A. Siapa yang baca aqtaraba, jawab A. Siapa baca dengan baris bawah iqtaraba, jawab B. Dan siapa jawab baca dengan baris dhammah uqtaraba. Jangan ikut kawan. Yang pentingnya saya nak tengok jawapan daripada teman-teman sekarang. Boleh tolong beri respon tak sekarang ini sebelum kita masuk, kita
kita berbual sambil kita belajarlah insya-Allah ya. Baik, saya nak tengok komen daripada teman-teman. Sini, siapa yang jawab aqtaraba pilih A, siapa jawab iqtaraba pilih B, siapa jawab uqtaraba pilih C. Saya nak tengok. Tak apa, jangan malu, jangan segan. Sekejap lagi kita akan dapatkan jawapan yang sebenar. Jawapan yang sebenar. Baik. Minta beri respon ya. Kita minta semua yang ada ni berikan respon anda. Jawab salah pun tak apa. Saat lagi kita balik-balik. Macam mana bacaan ni? Kita lihat ayat ini dulu. Linna. Di sini kena dua harakat. Sekejap lagi kita balik pada jawapan ni ya. Kita bagi masa pada semua untuk mengambil bahagian kepada jawapan ini. Linnasi haisa. Hai. Ha pedas. Jangan baca hi tapi hai. Hisabuhum. Idhar syafawi. Sempurnakan hum itu jangan panjang. Terus masuk wahum. Hum. Bukan hum. Beza hum dengan hum. Ha berdhammah bunyi hu. Bukan ho. Jangan baca wahum tapi wahum. Ya? Wahum fi ghaflatim. Di sini idgham bi gunnah. Daripada ghaflatin jadi ghaflatim. Tapi jangan lupa dengungkan dua harakat. Fi ghaflatim mu'ridun. Ri jadi nipis di sini. Dun di tepi lidah itu. Du. Mu'ridun. Dan diwaqafkan ma'ari li sukun di sini sekurang-kurang dua harakat. Jangan waqaf dengan mu'ridun. Itu tak betul. Mestilah mu'ridun. Baru berhenti. Baik, sebelum kita nak baca ayat ini, saya nak tengok respon dulu. Baik, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Baik, jawapan yang betul apa? Kepada tuan-tuan dan puan-puan, semua dah berespon, saya nak tengok respon dulu. Baik, alhamdulillah, kebanyakannya menjawab B, tapi ada juga yang menjawab A. C tak ada. C tak ada. Baik, jawapan dia, saya nak bagi tips yang cukup senang, cukup mudah. Tolong tulis. Tapi sebelum saya bagi tahu ni, boleh tak sekali lagi jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, tolong tekan button share. Baik. Saya nak bagi perkara, tuan-tuan tolong tulis. Jika berada di awal kalimah, yakni hamzah wasal ini, jika berada di awal kalimah, di awal ayat. Tolong dengar betul-betul. Jika berada di awal kalimah, di awal ayat, dan selepasnya datang huruf lam, maka dia dibaca dengan baris fathah, baris atas. Tetapi, dengar betul-betul. Tetapi, jika huruf yang keduanya bukan huruf lam, maka kita lihat huruf yang ketiga. Dan sekiranya huruf ketiga itu berbaris fathah, yakni atas, ataupun kasrah, yakni bawah, maka hamzah wasal turut dibaca kasrah, baris bawah. Jadi, dan sekiranya huruf yang ketiga ini berbaris dhammah, yakni depan, maka hamzah wasal dibaca depan. Jadi, dapat jelas tak penjelasan saya tersebut? Kalau jelas, boleh tulis jelas Ustaz, jelas. Boleh komen jelas ya. Jadi, kalau tuan-tuan boleh faham apa yang saya bagi tahu tadi, itu minta komen jelas ya. Baik. Jadi, di sini kita baca iqtaraba, baca dengan baris kasrah. So, jadi siapa yang jawab B, jawapan yang betul. Siapa yang jawab A ataupun C juga jangan bimbang. Inilah peluang untuk kita belajar. Jadi, sesuatu perkara yang besar. Selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan, kongsikan kepada orang lain. Ajarkan kepada orang lain. Tapi sebelum ajar orang lain, tekan share dulu. Supaya pelajaran kita ini sampai juga kepada mereka. Pertama, jadi jelas di sini dibaca baris kasrah. Keduanya, jangan lupa berikan lantunan. Kerana qaf merupakan huruf lantunan. Huruf qalqalah. Jadi kita baca iqtaraba. Jangan baca iqtaraba. Iqtaraba tak betul. Yang betulnya iqtaraba linnasi hisabuhum. Jadi kita baca baris kasrah. Baik, sama-sama insya-Allah. Jom kita dengarkan dahulu bacaannya. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jelas? Boleh Boleh dapat ke? Boleh dapat ni. Kita ada risau juga. Risaunya bukan apa. Risau tuan-tuan dan puan-puan tak dapat
ikut dengan jelas. Alhamdulillah, Kamarudin Ahmad kata jelas, mudah faham. Alhamdulillah. Nurhaya juga komen jelas. Alhamdulillah. Sekali lagi, tarik nafas kita bacakan. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Dan kemudian barulah masuk ayat yang kedua. Maafkan, tak ada ma terus ma. Kadang-kadang biasalah kita terbiasa baca ini, kadang-kadang tersyasyul juga. Biasalah manusia biasa. Saya ini adalah manusia biasa sama seperti kita semua. Ma ya'tihim. Di sini mim mati bertemu mim. Ma ya, di sini ya bunyinya. Ya baris fathah bertemu hamzah. Ya. Ma ya'tihim, ti dua harakat. Him di sini idgham mislan saghir. Mim mati bertemu mim. Di dalam Al-Quran bersama Usmani, di bawah tajuk hukum mim mati, pada hukum mim mati bertemu mim dan mim mati bertemu ba, mim itu kosong, tidak bertanda. Jadi kalau tuan-tuan jumpa mim mati yang ada tanda mati asli macam ni, ini izhar syafawi. Ini jelaskan saja, jangan panjang dua harakat. Tetapi kalau yang macam ni, kena panjang dua harakat. Ma ya'tihim min. Di sini ikhfa hakiki. Samarkan. Daripada min jadi mi. Dua harakat. Zikrim. Di sini masuk beserta dengung. Dua harakat. Daripada zikrin jadi zikrim. Zikrim mir. Dan di sini pula masuk tanpa dengung. Daripada min rabbihim jadi mir rabbihim. Mir rabbihim. Sekali lagi kita jumpa kali kedua. Mim mati bertemu mim. Sama juga seperti ini. Mim mati bertemu mim. Dengung dua harakat. Rabbihim muh. Baru masuk muh. Muh habadat. Muhdatsin. Di sini izhar halqi. Izhar halqi jangan panjangkan. Sempurna saja. Berbeza pada ikhfa hakiki. Sahabat-sahabat lihat di sini perbezaannya. Izhar halqi tanwinnya selari. Manakala ikhfa hakiki seperti ini tanwinnya tidak sama, tidak selari. Atas ke depan, bawah ke belakang. Yang ni atas dengan bawah sama. Itu perkara-perkara yang penting yang kita kena beri perhatian. So far macam mana? Jelas tak jelas ni? Jelas ke jelas penjelasan dan huraian saya? Jika ya, tolonglah tekan button share dan kita kongsikan. Muhdatsin illa bukan illa. Jangan baca illa tapi baca illa. Hamzah pada kasrah bunyi i bukan bunyi e. Jadi bila bertemu lam jadi illa. Tetapi jangan baca illa lah, sebab apa di sini lam baris fathah terus naik di atas sin yang bertanda mati. Hamzah wasal ini walaupun saya beritahu tadi ya bergantung huruf ketiga, tetapi kerana dia berada di pertengahan kalimah, di pertengahan dia di awal kalimah. Dia di awal kalimah. Kalimah illa ni satu kalimah. Istama'u ni satu kalimah yang lain. Tetapi dia bukan berada di awal ayat, maka dia tidak ada fungsi baris. Jangan pula kita baca illa istama'u, tapi kita baca illastama'u. Illastama'u. Jadi terus lam baris fathah naik di atas sin ya. Illastama'uhu wa hum. Sempurnakan hum, jangan panjang, terus masuk. Yal'abun. Yal'abun. Dan waqafkan sekurang-kurang dua harakat. Boleh insyaAllah tarik nafas. Kita bacakan bersama-sama insyaAllah daripada ma ya'tihim. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Macam mana? Okey ke okey? Boleh ikut ke boleh ikut ni? Sekali lagi tarik nafas. Tarik nafas kita bacakan. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Kemudian baru masuk ayat seterusnya.
Okey, tenang, tarik nafas, lepaskan. Siapa nak minum air silakan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya harapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu sekarang ini. InsyaAllah yang baru bersama dengan kita sekarang berada di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ketiga. Kita nak masuk ayat yang ketiga sekarang ini. Siapa nak buka Al-Quran silakan ke halaman 322. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, kami bawakan ayat-ayat kepada anda insya-Allah yang akan kita baca bersama-sama. Sekali lagi yang baru bersama dengan kita, yang belum lagi menekan button share, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat berikan sokongan dan dukungan kepada kami. Dan sudah pastilah bagi mereka yang mengkongsikan ilmu yang bermanfaat, semoga Allah berikan pahala yang berpanjangan. Lahiyatan, di sini dibacakan dengan ikhfa hakiki dan tebal dua harakat kerana tanwin bertemu qaf. Lahiyatan qulubuhum, jangan panjang, begitu saja. Di sini qaf lam ya waqaf qili afdal waqafkan, tetapi jangan panjang pada waqaf, jangan lebih daripada satu. Contohnya ini bacaan yang salah. Lahiyatan qulubuhum, itu salah. Mestilah qulubuhum, itu baru betul. Baik, izinkan saya minum air. Bismillah. Jelas so far? Boleh tak belanja thumbs up dan juga heart jika anda merasakan ianya bermanfaat. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa asarrun, di sini ra bari dhammah terus naik di atas nun. Jadi berapa huruf yang tak dibaca di sini? Satu, waw, huruf alif ziyadah, alif yang ada bulat penuh, hamzah wasal, alif yang ada kepala sad di atasnya, dan juga lam. Jadi 4 huruf yang ada di situ tidak dibaca, hanya ada pada tulisan. Jadi ra bari dhammah terus naik di atas nun di sini ya, dipanggil ini alif lam syamsiah. Jadi lam tidak dibunyikan. Dan jangan lupa bila naik di atas nun yang bersabdu, dengungkan 2 harakat ya. Wa asarrun, di situ 2 ya. Kemudian najwallazi, naj ada lantunan di sini. Najwallazi, wa bari fathah terus naik di atas lam di sini. Najwallazi, zi di hujung lidah. Nazalamu, dha juga di hujung lidah tetapi ditebal. Wadhidu, zalamu hal sempurna begitu saja, jangan panjang, terus masuk. Ha dipangkal kerongkong, 2 harakat. Hadza 4 atau 5 harakat. Illa basyarum, di sini masuk berserta dengan 2 harakat juga, 2 harakat. Basyarum sa di hujung lidah keluar. Jangan baca mis, kalau mis salah ya. Dia kena baca mislukum. Dan jangan panjang juga di sini. Waqaf begitu juga, sama seperti qulubuhum. Di sini jangan waqaf dengan mislukum, itu salah. Mestilah mislukum, terus berhenti dan terus ibtidak pada afatatuna sihra wa antum ikhfa hakiki. Tum idhar syafawi, jangan panjang, terus masuk. Tub ada lantunan. Tubsirun, si bukan sirun, jangan baca tubsirun jadi huruf sin, di sini huruf sad. Tubsirun, dan diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, jangan kurang daripada itu. Jangan waqaf dengan tubsirun, tak betul. Mestilah tubsirun, baru berhenti. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu ya teman-teman yang rahmati Allah. Sekejap lagi kita baca balik satu persatu
kita baca balik semua daripada awal ayat 1 hingga ayat 10. Kita lihat sekarang ayat yang keempat. Qala rabbi maafkan, bi dua harakat, astagfirullahalazim. Qala rabbi bi dua harakat. Ya'lamul mimbar dhammah ni atas lam di sini, alif lam qamarih, lam dibunyikan. Ya'lamul qawla fis sama, fis fa bari kasrah ni atas sin ya. Fis samai wal ard. Jadi makhraj huruf yang terakhir adalah pada huruf dhad di tepi kan lidah ya, kanan atau kiri. Wal ard, begitu ya. Dan kemudian wa huwas samiul alim. Jom kita baca bersama-sama. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas samiul alim. Kemudian baru berhenti. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Teman-teman dirahmati Allah. Semoga Allah memberkati pertemuan kita hari ini. Sebelum saya terlupa, sama-sama kita niatkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini. Semoga Allah terima dan dikirimkan juga kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, pasangan dan anak-anak kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lihat ayat yang kelima. Bal qalu ghaib di hujung kelengkong. Aghasu sudah ke jangan lambat. Aghasu habadas. Bukan tapi ahlamim. Di sini hukum iqlab. Apa maksud iqlab? Ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada ahlamin, asalnya mim ini tanwin dua di bawah, baris dua di bawah. Jadi bila baris dua di bawah, mim baris bawah bunyi min. Tapi dalam Al-Quran Rasam Usmani, di dalam hukum iqlab, dia tak tulis dua baris, dia tulis satu baris ditemani dengan mim kecil, ekor ke bawah, bertemu ba. Jadi jangan lupa di sini dibacakan dengan ditukarkan kepada bunyi mim dengan kadar dua harakat. Ingat dua harakat. Ahlamin baliftarahu bal huwa sya'iru. Ifa di sini dua harakat, daripada sya'irun jadi sya'iru. Samarkan dua harakat. Falyatina bi ayatin. Di sini juga ikhfa hakiki dua harakat. Kama 4 atau 5 harakat. Ursilal awwalun. Boleh insyaAllah ya. Jom tarik nafas, kita bacakan ayatnya. Bal qalu aghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'iru falyatina. Saya waqaf di situ, memberikan kemudahan bagi mereka yang mungkin ada masalah pernafasan, penat dan sebagainya. Kemudian kalau waqaf di situ boleh ibtidak balik pada falyatina. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Tekankan waw itu bersabdu. Baik, kita nak lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Diharapkan semua masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, tolonglah bantu tekan button share dan berikan thumbs up dan juga heart ya, insya-Allah. Baik teman-teman dirahmati Allah, ada tak yang baru pertama kali bersama dengan kita? Yang baru bersama kali. Baik, terima kasih Maryam Musa. Yang selamat datang pada Fazli Samad, Ahmad Syaukat, Muhammad Sultan, Ismail dan ramai lagi kawan-kawan kita yang lain. Fauziah Ma'zin, Urairah Zakaria. Terima kasih juga kawan-kawan kita yang tolong tulis, Fatimah Ramlan, Salmi Migan dan ramai lagi. Beca Saleha, Rohani Saleh dan ramai lagi teman-teman yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Kita nak lihat ayat yang seterusnya.
Ma amanat, ada bunyi hamas. Nat. Ada lantunan. Qablahum. Di sini mim mati bertemu mim dengan 2 harakat. Min, di sini ikhfa dengan tebal 2 harakat. Min qaryatin. Tin. Jelaskan saja, jangan panjang terus masuk. Ahlaknaha afahum yu'minun. Jom kita bacakan ayatnya. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Dan kemudian baru masuk ayat yang ke-7. Ayat yang ketiga terakhir untuk hari ini, teman-teman dirahmati Allah. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mohon, saya mengajak teman-teman ya untuk menekan button share dan jangan lupa tag orang-orang yang sekeliling kita yang kita nak bantu mengaji Al-Quran. Mungkin isteri kita, mungkin suami kita, mungkin anak-anak kita atau ibu ayah dan kawan-kawan kita. InsyaAllah semoga kita dapat bantu mereka juga untuk belajar mengaji Al-Quran. Wa ma arsalna, dibaca tebal, jangan baca ar. Ramai yang masih lagi keliru pada bacaan huruf ra. Ada yang dibaca nipis, ada yang dibaca tebal. Di sini ra-nya dibaca tebal. Ar, jangan baca ar ya. Wa ma arsalna ada lantunan qalqalah surah. Qablaka illa rijalan, 2 harakat dengung. Rijalan nuhi ilaihim. Hi habras. Nu juga 2 harakat. Kemudian fas'alu ahla dzikri in ku, 2 harakat. In samarkan. Ku samarkan 2 harakat juga. Tum dan tum ini jangan 2 harakat. Ini sempurna saja. Bunyi mim matinya terus masuk. La ta'lamun. Boleh ya? InsyaAllah tarik nafas kita bacakan ayatnya bersama-sama. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekejap lagi kita baca balik ya, semua sama-sama. Sekarang ni kita nak bawa kepada teman-teman satu persatu ayat dahulu supaya kita dapat lihat ya, di mana yang dipanjang, di mana yang tidak dipanjangkan, yang mana yang dijelaskan, yang mana yang didengung atau disamarkan ya. Jadi perhatikan ya, cuba ikut perlahan-lahan lah ya insya-Allah, kerana saya tahu yang bersama dengan kita ini semua ada pelbagai peringkat, ada yang di peringkat awal, ada pertengahan, ada yang sudah advance dan sebagainya. Kita lihat ayat yang ke-8. Diharapkan saya dapat membantu semua daripada tuan-tuan dan puan-puan ya insya-Allah. Wa ma ja'alnahum idza syafawi jasadan, idgham bila gunnah. Asalnya jasadan, tapi datang lam masuk tanpa dengung jadi jasadan la yakuluna ta'a di perengkong 2 harakat. Yakuluna ta'ama wa ma ke wa jangan lambat, wa ke ma juga jangan lambat, ma 2 harakat. Wa ma kanu, masing-masing ma, ka dan nu 2 harakat. Khalidin, baru berhenti di situ. Jom tarik nafas kita bacakan bersama-sama. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan barulah masuk ayat yang seterusnya.
Baik, kalau boleh saya tahu ni teman-teman yang bersama saya ni daripada mana ni? Daripada negeri, daerah di mana? Mungkin ada juga kerana teman-teman yang bersama dengan kita daripada Indonesia, daripada Singapura juga, alhamdulillah. Daripada seluruh Malaysia sudah tentu, Sabah Sarawak termasuk, dan juga ada kawan-kawan kita daripada Brunei yang bersama dengan kita. Selamat datang, selamat menonton kepada semua. Selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Diharapkan semua masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, mana thumbs up-nya, mana heart-nya, ya? Boleh berikan di ruangan komen, insya-Allah. Nak lihat ayat yang seterusnya sekarang. Ayat yang ke-9. Dua harakat. Jangan baca summa sadaq. Tak betul. Mestilah summa sadaq. Di sini ada lantunan. Sadaqnahumul mimbar dhammah dan atas lam. Sadaqnahumul wa' dibentangkan kerongkong. Dafa'an samarkan dua harakat. Fa'anjaynahum, matikan di situ terus masuk. Wa man, dua harakat di sini. Dua harakat. Idgham bi gunnah. Wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Baru berhenti. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat bersama-sama. Thumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Dan sampai juga kita ke ayat yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan semuanya masih bersemangat. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan button share, ya. Kita kongsi-kongsikan, insya-Allah. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya ini. Ayat yang terakhir untuk hari ini. Laqad, ada lantunan. Laqad, samarkan dua harakat. Zalna, 4 atau 5 harakat. Ilaikum, matikan saja di situ, jangan panjang, terus masuk. Kitab, samarkan dua harakat. Fihi zik, maafkan saya, tiba-tiba kurang sihat sikit, ada batuk, ada semua. Fihi zikrukum, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersin ni kena ucap alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia mengeluarkan penyakit daripada tubuh badan kita. Kitab, ikhfa di sini. Fihi zikrukum, kum bukan zikrukum, beza kum dengan kum. Kaf baris dhammah bunyi ku, bukan bunyi ko. Jangan baca kum tapi baca kum di sini. Kemudian afala taqilun. Jom kita bacakan bersama-sama. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala taqilun. Baik, alhamdulillah. Kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya, sekarang ini saya nak ajak semua sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk kita baca sama-sama daripada surah Al-Anbiya ayat 1 hingga ayat 10, insya-Allah, ya, bersama-sama. Diharapkan teman-teman semua semakin bersemangat. Makin lama kita belajar, sepatutnya kita semakin teruja untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang seterusnya, insya-Allah, ya. Kita teruskan kepada bacaan ayat sekarang ini. Semua dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, jangan lupa berikan thumbs up dan tekan button share, insya-Allah. Baik teman-teman dirahmati Allah, sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan yang nak mempelajari dengan lebih detail hukum-hukum tajwid ini, insya-Allah sebentar lagi selepas habis bacaan saya ada berita gembira untuk disampaikan kepada tuan-tuan. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Jom kita bacakan dahulu di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma
يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ولقد maafkan tak ada wa ya laqad terus laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah, insya-Allah kita akan berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari ya, ayat yang ke-11 dan seterusnya. Yang belum lagi follow dan like page Fatihah ya, mungkin anda boleh follow dan like page. Jangan lupa set see first untuk page ini bagi anda tidak terlepas pelajaran-pelajaran yang kami bawakan secara langsung kepada anda daripada page Facebook Fatihah Learning Center. Baik, sebelum kita berakhir, boleh tak berikan saya dalam 4 ke 5 minit yang terakhir ini untuk saya berikan satu perkara-perkara, satu berita tentang bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dapat improvekan ilmu tajwid ini. Seperti mana kita tahu Ramadan pun sudah tidak lama ya, jadi mungkin ianya sebagai persediaan bagi diri kita dan juga ahli keluarga kita mungkin yang ada masalah tak tahu nak sebut makhraj huruf, nak membezakan yang mana sa, yang mana sa, yang mana qa, yang mana kha, yang mana hukum-hukum tajwid yang dijelaskan, yang mana yang didengungkan, yang mana yang disamarkan. Ataupun anda masih lagi bacaan Al-Quran tak lancar, tergagap-gagap, terputus-putus, tak tahu nak waqaf, tak tahu nak ibtidak macam mana ayat yang panjang. Jangan bimbang, jangan risau teman-teman dirahmati Allah. Kami telah pun membantu ramai untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi jika anda ingin kami bantu,
Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid yang kami akan kirimkan ke rumah anda, serta rakaman yang akan kami berikan kepada anda, rakaman buku tersebut. Kami telah rakamkan setiap helaian daripada muka surat buku yang tertera ini. Buku biru ini buku asas, yang pink ini buku tajwid. Dalamnya terdapat daripada kosong lah kita belajar balik bagaimana untuk menyebut huruf-huruf hijaiyah, bagaimana untuk membaca harakat, baca bara-bara baris bawah dan depan, tanda mati, tanda sabdu dan sebagainya. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang. Kami tidak menjual buku ini kepada anda, tapi kami nak mengajak anda untuk bersama-sama dengan kami menjadi ahli cepat Quran. Kerana bagi mereka yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran, automatik kami akan berikan buku ini dan kami akan berikan rakaman buku ini kepada anda. Ya, selain daripada itu, apa yang kami berikan? Kami juga akan berikan kepada anda nota tajwid. Nota tajwid. Kami telah ringkaskan ilmu tajwid dalam satu nota lebih kurang 30 muka surat lebih. Kami akan berikan juga kepada anda dalam bentuk e-book, ya, itu. Yang kedua, kita akan berikan juga kepada anda rakaman bacaan Al-Quran daripada masa ke masa, kita akan berikan insya-Allah. Dan yang ketiga, yang istimewanya, kami tidak akan biarkan anda begitu saja bersorangan tanpa ada bimbingan. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan slot konsultasi eksklusif bersama-sama dengan kami, one to one, seorang-seorang, ya. InsyaAllah, jika ada persoalan, ada pertanyaan, boleh komen sekarang di ruangan bawah, ya. Jangan bimbang tentang komitmen, tuan-tuan dan puan-puan. Jika berada di mana sahaja, Sabah ke, Sarawak ke, Brunei ke, Singapura, Indonesia, walaupun di mana anda berada, jangan jadikan jarak sebagai penghalang untuk kita belajar mengaji Al-Quran. InsyaAllah, kerana dengan adanya teknologi hari ini, kita boleh buat video call, kita boleh bertanya, berhubung. Sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan juga dapat belajar dengan seisi keluarga, insyaAllah, dengan mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, kami tidak mengenakan yuran bulanan ataupun yuran tahunan. Kerana mereka yang mendaftar menjadi ahli hanya perlu membayar yuran keahlian sekali sahaja untuk seumur hidup. Dan kami akan tambahkan pelajaran daripada masa ke masa selain daripada anda dapat ikuti live yang kita bawakan setiap hari ini. Jadi jumlah yuran keahliannya, sahabat-sahabat, kita memberikan sangat-sangat istimewa promosi sempena dengan Isra Mi'raj yang baru saja kita lalui ini. Teman-teman hanya perlu membayar serendah RM250, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, tapi sepanjang hayat anda, seumur hidup anda. Itulah sahaja yuran keahlian yang kita bayar, insya-Allah. Kita mohon, kenapa kami mengenakan yuran keahlian yang sangat rendah? Ada yang tanya, Ustaz, kerana ada kelas-kelas pengajian yang kena bayar setiap bulan. Ada yang mengenakan charge hampir ribuan ringgit. Tapi kenapa kita mengenakan? Kerana kita tahu ramai yang mendokong dan menyokong kita. Jadi kita nak sama-sama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi kerana ada kos-kos yang terlibat, sebab itulah kami juga mengenakan sedikit yuran keahlian kepada anda. Seperti kos terbitan buku, cetakan buku, nak post buku, kita nak buat rakaman buku tersebut, kita nak beli equipment yang sesuai untuk kita buat rakaman, kita nak adakan satu studio supaya kita dapat buat live ini kepada anda. Sebab itulah kita mengenakan sedikit sahaja yuran keahlian kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi bersama-sama kita menjadi ahli cepat Quran. Jadi kalau anda berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, ya, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Tapi kita tak memaksa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan sekadar nak ikuti live kita, silakan. Tapi kalau tuan-tuan benar-benar nak belajar, ataupun tuan-tuan nak bagi hadiah kepada suami, kepada isteri, kepada anak-anak, sangat sesuai. Kerana dalam buku dan pelajaran rakamannya, kami ajar balik daripada asas, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh refresh balik hukum-hukum tajwid satu persatu, disusun dengan cara yang sistematik dan mudah difaham, insya-Allah. Jadi yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen. Kalau ada yang berhajat, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen. Nanti kami akan klik point tersebut. Jadi kami akan balas komen anda. Ada satu link WhatsApp, anda tekan link itu, nanti dia bawa kepada WhatsApp admin kita. Ataupun kalau nak lebih mudah, tuan-tuan ambil nombor telefon di bawah ini, boleh print screen ataupun boleh ambil pen dan kertas, boleh tulis, ya, boleh catat. Lepas habis live ini, boleh WhatsApp kami, nombornya 0111621797. Boleh bagi tahu admin kita yang tuan-tuan nak daftar jadi ahli cepat Quran, nanti dia akan bantu anda.
untuk melakukan pendaftaran, dan kami akan mintakan alamat rumah untuk kami postkan secepat mungkin buku ini ke rumah anda untuk dimulakan pelajaran, insya-Allah. Ataupun teman-teman ya, boleh tinggalkan nombor telefon. Kalau tak ada pen, tak ada kertas, tak tahu nak print screen, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, insya-Allah. Nanti admin kita akan hubungi anda untuk bantu melakukan pendaftaran. Boleh ya, insya-Allah boleh tinggalkan nombor telefon di ruangan komen. Ataupun anda nak buat pendaftaran sendiri, boleh pergi ke laman web www.cepatquran.com dan buat pendaftaran di situ. Sekali lagi sahabat-sahabat ya, yang mana nak buat pendaftaran, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang, ataupun boleh WhatsApp kita ke nombor 011162177797, ataupun boleh tinggalkan nombor telefon anda, ataupun boleh terus daftar di www.cepatquran.com. Sekiranya ada masalah, ada persoalan nak ditanyakan, insya-Allah saya bersedia untuk menjawab soalan anda. Kita bersiaran secara langsung sekarang ini dari page Fatihah Learning Center yang berpusat di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Jika anda ada sebarang persoalan, terbuka kepada semua. Keahlian ini kita buka kepada semua muslimin muslimat walau di mana sahaja anda berada, bukan sahaja di mereka yang tinggal di Malaysia, termasuklah di Sabah dan Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja. Kami mengalu-alukan penyertaan anda menjadi ahli cepat Quran. Baiklah teman-teman, ada ke tak ada soalan ini? Kalau tak ada soalan, kita nak berlabuh untuk hari ini. InsyaAllah esok hari kita akan menyambung pada bacaan ayat dari surah Al-Anbiya ayat ke-11 dan seterusnya. Terima kasih kepada semua yang tolong tulis ya, Hasnah Ahmad, ya, Khairul Azhar yang baru bersama dengan kita juga semalam ini. Kita telah berada di pengakhir pelajaran kita. Jadi diharapkan tuan-tuan yang mana yang baru join kita boleh lihat kembali nanti pelajaran di hari daripada awal. Setelah habis ini dia automatik video ini akan tersimpan di page Facebook kita ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Fatimah Ramlah yang mendoakan kesejahteraan dan kesihatan untuk saya dan kepada semua. Semoga doa tersebut kembali kepada orang yang mendoakan ya. Terima kasih juga Puan Syah Banun ya. Terima kasih Puan Hasmah Ahmad. Terima kasih kepada semua, insya-Allah. Sekali lagi sebelum saya berakhir, sekiranya anda berhajat untuk mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya, dan juga kami berikan nota tajwid, kami berikan rakaman bacaan Al-Quran, kami berikan juga konsultasi sebagai panduan dan bimbingan kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk menjadi ahli cepat Quran. Boleh komen nak jadi ahli sekarang, ataupun tinggalkan nombor telefon anda, ataupun terus WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah, atau daftar di www.cepatquran.com. InsyaAllah teman-teman, kita berjumpa lagi esok hari. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap, yang salah, yang kurang, yang lemah adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf, dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan,
kantan janwan, kantan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.